Assalamualaikum, selamat bertemu di dalam program untuk kita memperkenal dan mempelajari asas-asas matematik daripada rendah sehingga ke peringkat menengah. Apa yang dilihat sekarang ini adalah bentuk bulatan. Daripada bulatan ini kita nak mengkaji pecahan, di mana bulatan ini akan kita bahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil seperti bahagi 2, bahagi 3 dan seumpamanya. Kalau kita perhatikan sekarang ini ada satu garisan yang telah membelah bulatan itu menjadi separuh. Satu bulatan penuh yang kita belah menjadi dua bahagian, kita tulis 1/2. Jadi 1 bahagi 2. Kemudian kita tulis dalam bentuk pecahan 1/2. Bagaimana pula kalau 1/2 atau separuh itu kita bahagikan sekali lagi menjadi dua bahagian daripada separuh itu. Separuh itu atau 1/2 itu kita bahagi 2. Kita potong jadi dua bahagian. Jadi bagaimana seterusnya? Kalau kita perhatikan secara kasar, kita akan dapat suku atau 1/4. Mari kita lihat jalan yang lebih jelas. 1/2 bahagi 2 kita tulis sebagai 1/2 bahagi 2/1, di mana 2 kita jadikan pecahan per 1. Dan datang dari mana 1 ni? Sebenarnya 2 boleh ditulis kalau dalam bentuk pecahannya dengan meletakkan per 1, nilainya akan tetap 2. Untuk penyelesaian bahagi adalah lebih mudah dengan menukarkan tanda bahagi itu menjadi darab. Tetapi sesuatu mesti dilakukan kepada pecahan yang dihadapan darab itu, iaitu daripada bahagi 2/1 akan bertukar menjadi darab 1/2. Maknanya yang di bawah dan di atas itu bertukar tempat menjadi darab 1/2. Daripada 1/2 bahagi 2/1 akan menjadi 1/2 darab 1/2. Jadi kita darabkanlah 1 dengan 1 dan 2 dengan 2. Kalau dalam bahagi, sukar untuk kita melihat gambaran yang boleh kita selesaikan dengan mudah. 1 darab 1/2 darab 2 sama dengan 1/4, iaitu jawapannya. Kalau kita balik kepada rajah tadi, kita akan dapati bahawa potongan yang kedua akan menghasilkan 1/4. Jadi, dua potongan itu masing-masing sama besar, iaitu 1/4 pecahannya. Kali ini kita akan membuat satu lagi bulatan untuk kita memotongnya menjadi 3 bahagian atau bahagi 3. Kalau kita nak mewakilkannya dengan matematik, dia akan menjadi 1 bahagi 3. 1 bahagi 3 ini kita boleh wakilkan dalam bentuk pecahan 1/3. Mari kita ambil 1/3 daripada pecahan tadi dan kita bahagikan dengan 2. 1/3 daripada rajah itu dibagi 2. Maka kita akan menulis 1/3 bahagi 2/1. Sekarang bahagi 2/1 akan kita tukar menjadi darab dan 2/1 terbalik menjadi 1/2. Kita akan mendapati bahawa 1/3 kalau dibagi 2 kita akan dapat pecahan 1/6 seperti yang ditunjuk dalam rajah.
Kalau 1/2 bahagi 2, kita akan dapat 1/4. Bagaimana kalau 1/2 kita bahagi 3? Okey, mari kita lihat. Satu per 2 kita bahagi menjadi 3 bahagian. Macam ini kita tulis. Kemudian untuk menukarnya di darab, kita kena letak 1 di bawah 3. Seterusnya 1/2 darab 1/3. 1/2 darab 1/3, iaitu bahagi 3/1 berubah menjadi darab 1/3. Dan kalau kita selesaikan, kita akan dapat 1/6. Artinya tetap pecahan potongan tu 1/6. Bagaimana kalau kita ambil 1/3 untuk kita bahagi kepada 3 bahagian? Kini 1/3 kita akan bahagi dengan 3. 1/3 bahagi 3/1. Kemudian kita akan tukar bahagi 3, bahagi 3/1 itu menjadi darab 1/3. Dan seterusnya 1 darab 1 dan 3 darab 3 mendapat 1/9. 1/9 ini adalah pecahan untuk bahagian yang dibahagi 3 tadi, seperti dalam rajah. Tiap-tiap segmen itu 1/9. Daripada satu bahagian 1/3, sekarang dah ada 3 bahagian 1/9. Jadi 1/9 dan 1/9 kita akan dapat 3/9. Itulah setara dengan 1/3. Apa seterusnya? Kita akan menggunakan kaedah ini untuk membuat pengiraan-pengiraan. Tak perlu melukis lagi rajah-rajah. Contohnya pecahan 2/3 kita bahagi dengan 2. Kita hanya perlu menggunakan kaedah yang sama, iaitu bahagi 2, kita tukar menjadi bahagi 2/1 dan seterusnya darab 1/2. 2/3 darab 1/2. Kita darabkan 2 darab 1 dan 3 darab 2. Bagaimanapun di dalam pengiraan ini ada pasangan atas bawah, iaitu 2 di atas dan 2 di bawah. Ada satu pasangan yang boleh kita eliminate, boleh kita hapuskan dengan memotong 2 di atas 1 dan 2 di bawah juga 1. Kita potong sepasang 2. Akhirnya yang tinggal adalah 1/3. 1/3. Masih 2/3, tetapi kali ini kita membahagi dengan nombor pecahan, bukan nombor bulat. Kita akan bahagi dia dengan 1/2. Kita akan buat sama macam tadi juga. Boleh kita tukar bahagi kepada darab, maka 2 dan 1 akan terbalik. 2 naik atas dan 1 ke bawah. Oleh kerana hasilnya 4/3 ini adalah pecahan tidak wajar, maka kita akan mengubah bentuknya menjadi 1/3. 4 bahagi 3, 1 darab 3/3, maka 4 tolak 3 ada baki 1. Baki 1 itu akan menjadi pecahan 1/3. Pecahan 1/3. Okey. Lepas ni kita tengok satu lagi contoh untuk memahami bagaimana kita boleh menggunakan apa yang kita telah pelajari tadi untuk pecahan-pecahan yang lebih sukar dan dapat kita selesaikan tanpa membuat lakaran bulatan yang kita bahagi itu. Kita lihat pula contoh seterusnya, iaitu pecahan 4/5 kita akan bahagi dengan 1/3. Pecahan 4/5 ini kita akan darab dengan 3/1, iaitu
terbalik daripada bahagi 1/3. Dan seterusnya kita akan dapat pecahan 12/5, iaitu satu pecahan yang tidak wajar juga. Oleh kerana itu, kita buat cara pembahagian untuk mendapatkan nombor bulat dan nombor pecahan. 5 darab 2 dapat 10, 12 tolak 10 dapat baki 2. Dan kita akan tulis dalam bentuk 2/5, iaitu nombor bercampur. Saya harap apa yang dapat saya terangkan dalam video ini dapat difahami dengan mudah dan tidak mendatangkan sebarang kekeliruan. Kerana harapan saya ialah untuk menyebarkan ilmu ini seberapa luas yang mungkin supaya lebih ramai dapat dimanfaatkan. Saya akan berusaha untuk mengeluarkan video-video yang lain yang berkaitan dengan matematik terutamanya, khususnya untuk pelajaran di peringkat rendah dan di peringkat menengah. Pecahan ini nanti akan saya sambung dalam bentuk pecahan algebra. Jadi, jika anda berminat, carilah dan ikutilah video-video yang bakal saya